bantuan yang disertai pasukan kami dari Malaysia hari ini ke beberapa kawasan yang terjejas dimulakan untuk cerikan bagi anda ataupun perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita bawakan kepada anda hanya di Malaysia hari ini. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan kami berdua, Hanif Miswan dan juga saya Anim Izzati. Untuk hari ini 27 Disember 2021. Hari Isnin 22 Jamadil Awal 1443 Hijriah. Perkongsian pastinya masih lagi diteruskan dengan perkembangan banjir, Hanif, ya? Kerana itulah yang patut kita kongsikan bersama dengan anda bagi menunjukkan beberapa kawasan yang mungkin belum lagi capaian informasinya kepada anda semua rakyat Malaysia. Informasi, bantuan dan juga segala kemudahan yang boleh diberikan, dan itu mungkin menjadi fokus kami untuk kami bawakan pada hari ini, pada pagi ini. Maklumlah pada hari Sabtu dan Ahad hujung minggu yang lepas merupakan antara yang paling sibuk jugalah buat kita semua. Sama ada mereka yang terkesan dengan bencana banjir ini ataupun mereka yang ingin memberikan bantuan. Saya percaya di semua lokasi yang menjadi tumpuan, ramai sekali yang turun ke padang, ramai sekali yang memberikan bantuan, dan itu adalah satu usaha yang sangat baik dan kita nak tabiklah kepada semua yang turun dalam memberikan bantuan. Tapi dalam masa yang sama juga, kita fokusnya adalah kepada mereka yang memerlukan itulah. Betul, yang dilanda cabaran dan ujian ini. Jadi itu juga kita perlu terus bersama dengan mereka. Okay? Baik, kita nak mulakan pagi ini dengan perkongsian perkembangan terkini cuaca dan juga mangsa pemindahan banjir. Sama-sama kita fokuskan kepada plasma di hadapan ini untuk kita tinjau di beberapa kawasan. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan kawasan Pahang, di mana kita tahu mentakap Temeloh antara kawasan yang begitu terjejas. Jom sama-sama kita saksikan cuaca di pekan pada ketika ini. Ini dia ramalan cuaca. Anda dapat saksikan ribut petir hujan, ribut petir pada waktu malam, hanya petang, hanya pada waktu malam sahaja yang kabarnya tiada hujan. Jadi ini yang perlu kita waspada dengan keadaan semasa. Jika anda mendapatkan amaran awal, harapnya mengikuti ataupun beri kerjasama. Hanif, di Maran pula bagaimana, Hanif? Di Maran dilaporkan di sini kita melihat kepada keadaan pada hari Isnin. Hari ini pada waktu pagi dilaporkan tiada hujan, tapi perlu berwaspada pada waktu petang. Keadaan ribut petir dijangka dan juga pada waktu malam tiada hujan pada hari ini. Dan kita melihat kepada situasi di Kuantan, juga masih lagi di Pahang, antara kawasan dan negeri yang terjejas teruk pada ketika ini. Ini di Cerating, pagi hujan. Katanya petang ada ribut petir, malam tiada hujan. Amaran-amaran ini perlu kita waspada, takut air naik pada paras yang bahaya. Dan di Kuantan pula pagi hujan, petang ribut petir, malam juga tiada hujan. Okey, jom mungkin kita nak tinjau juga di kawasan Pantai Timur kerana kabarnya pada 27 hingga 29 Disember ini antara kawasan yang perlu diberi perhatian. Takut berlakunya keadaan banjir yang kita tidak mahu, kita tak boleh nak jangkakan keadaannya. Ini dia di Kelantan. Kita mungkin nak mulakan terlebih dahulu di Kota Baru. Ada amaran dilaporkan di Kelantan dan Terengganu pada hujung minggu ini dan juga pada sepanjang minggu inilah untuk perlu berhati-hati. Dan lihat saja di Kota Baru pada waktu petang ribut petir di 1-2 tempat dilaporkan dijangka berlaku pada hari ini. Ya, betul. Dan kita tengok di kawasan Pasir Putih pula. Pasir Putih juga mempunyai kawasan, merupakan kawasan yang perlu diberi perhatian. Pagi hujan, petang ribut petir. Rata-rata begitu di kawasan yang kita tunjukkan kepada anda ini, Kuala Krai. Kuala Krai juga merupakan kawasan yang perlu diberi perhatian kerana ini merupakan kawasan yang sering kali dilanda banjir. Cuma kita tidak tahu bagaimana paras air pada ketika ini. Pagi tiada hujan, petang ribut petir, malam katanya hujan. Okey, ini dia. Okey, kita akan terus sahaja pergi ke amaran hujan lebat. Ini yang terkini kita bawakan kepada anda daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran hujan berterusan untuk kita waspada. Warna kuning, amaran waspada di kawasan yang mana Sabah, iaitu Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sadakan dan juga Kudat. Seterusnya, Hanif. Dan ini dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sekali lagi dikeluarkan pada hari ini 7 pagi amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Sarawak, iaitu di Sibu, Mukah, Matu, Dalat dan Mukah, di Bintulu di sekitar kawasan Tatau dan Bintulu, dan di Miri di sekitar Subis dan Miri sehingga jam 11 pagi ini pada hari Isnin 27 Disember. Ada juga amaran kilat yang dilaporkan di sinilah di sekitar kawasan ini. Okey. Okey. Mungkin Hanif nak tekankan di mangsa pemindahan.
Ini dia statistik terkini yang kita nak kongsikan. Mangsa pemindahan mengikut negeri Kelantan 378, Melaka 26, negeri 928, Pahang 17,986 dan Selangor 12,272. Menjadikan keseluruhan lebih daripada 30,000 mangsa pemindahan yang telah pun dipindahkan di PPS ataupun di kawasan-kawasan yang menjadi tempat tuduhan mereka untuk sementara bagi memudahkan lagi kerja-kerja pembersihan yang ketika ini katanya masih lagi dilakukan kan? Okey, hujung minggu memang banyak sekali, ramai sekali selain daripada tim MSI. Kami semua juga turut turun. Saya percaya ramai juga turut turun. Terima kasih banyak-banyak. Macam saya fokus di sekitar Shah Alam lah. Sekitar Taman Seri Muda. Memang banyak kerja perlu dilakukan. Dan Anim turun ke Mentakap juga ya? Betul, di kawasan Bentong dan juga Mentakap. Saya dan juga pasukan lebih kurang 9 buah kereta Hanif. Alhamdulillah kita dapat kumpulkan. Ini dia dalam perjalanan kami ke Bentong, destinasi yang pertama. Kita pilih pada waktu malam ni bukannya sebab apa? Sebab siang ramai yang ada kerja hakiki yang perlu dilakukan. Jadi malamlah kita korbankan masa rehat kita untuk bersama-sama pelbagai barangan yang terutama sekali kita buat survey dahulu Hanif. Di Bentong dan juga Mentakap ni ramai yang perlukan tilam, toto, bantal kerana mereka tidur beralaskan lantai lumpur. Jadi kita bawakan beberapa barangan itu lebih kurang kepada keperluan harian kita lah Hanif kan. Apa yang kita nak gunakan setiap kali kita nak bangun tidur sehinggalah mata kita pejam ni, itulah yang mereka perlukan. Jadi lakukan survey terlebih dahulu bagi mereka yang nak hulurkan bantuan supaya anda tahu apakah yang diperlukan di keadaan semasa. Kawasan sememangnya inilah yang kita dapat bawakan dan dalam perjalanan tu Hanif, kita terpaksa melalui beberapa cabaran dan ini antaranya jalan terputus di antara satu dengan yang lain kerana air masih lagi bertakung pada paras lutut. Jadi kita ada beberapa kawasan yang kita mampu redah dengan 4x4 tapi ada juga kawasan yang terpaksa kita berpatah balik untuk mencari alternatif laluan lain. Mereka bina kemah Hanif untuk duduk dekat dalam tu. Jadi bila kita pergi kan, kesan dia adalah kita tengok anak kita kat rumah tidur aircon kan, tidur atas tilam. Jadi bila tengok mereka ada kemah saja, anak-anak yang paling sedih, kita bagi susu pada anak tu punya hari jadi dia pada hari tu. Allahuakbar. Masa tu memang merentap, menikam jiwa perkara-perkara macam itu. Mental kita memang, anak kita mungkin kita dapat sediakan kek, sediakan barangan mewah macam toys dan sebagainya. Tapi anak mereka dapat step 1 untuk susu formula itu pada hari jadi. Dan saya nak tekankan sedikit sebab saya percaya Anim pergi ke kawasan yang masih lagi sedang bergelut dengan perkara itu. Saya ke kawasan yang dalam proses pembersihan. Jadi itu penting untuk kita ni membantu apa yang mereka perlukan. Kita tahu apa yang mereka nak, apa yang mereka perlukan dan jangan apa yang kita saja nak bagilah. Dan untuk itu kita nak kongsikan juga kepada anda, ini keindahan keluarga Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Saya percaya keprihatinan semua membantu dalam apa juga keadaan, tak kira apa-apa keadaannya. Dan sekarang ini antara yang paling mendapat perhatian adalah Abang Azwan kita lah ya. Abang Azwan Omar namanya, yang katanya berbekalkan RM50 sahaja. Kalau kita berada di tempat Azwan kan, RM50 mungkin kita nak fikirkan perut kita dulu, minyak kereta kita dulu. Tapi tidak. Jiwanya memang jiwa yang mempunyai belas kasihan yang tinggi. Pergi ke Shah Alam dari Melaka kabarnya untuk membantu mereka untuk menyelamatkan nyawa. Terutama sekali bila dia tahu yang dia ada bot kan. Kesempatan ini digunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Juga kita nak kongsikan di Surau Al-Falah, Klang, Selangor. Ini antara surau yang dibuka sebagai PPS sementara yang menerima kunjungan semua dalam kalangan pelbagai bangsa. Sementara kita menunggu Sekolah Rendah Agama Integrasi Batu Belah untuk dibuka sebagai PPS. Inilah tempat mereka berkumpul. Dan tiada salahnya ini memang semua diperlukan dan ini antara tujuan juga institusi ini dilakukan. Jadi tahniah kita ucapkan di atas tindakan yang sangat pantas ini, sangat bertimbang rasa dan penuh peri kemanusiaan. Dan seterusnya bercerita mengenai kemanusiaan, antara yang penting pada ketika ini adalah cara kita nak berkomunikasi kan. Jadi di sini nak dipaparkan seorang pemuda berbangsa India, sebentar saja lagi akan kita bawakan, yang membawa generator menggunakan kereta pacuan 4 roda ke kawasan Taman Seri Muda untuk memberi perkhidmatan cas telefon secara percuma. Ini sangat penting. Betul. Sangat-sangat penting sebab apa? Pada ketika itu mereka terputus hubungan dengan keluarga mereka. Ada yang di hujung sana, ada yang di luar kawasan. Jadi mereka dah dengan tak ada bateri. Ada individu-individu yang macam ni, inisiatif ini sangat-sangatlah membantu mereka. Seterusnya kita nak kongsikan, ini perkongsian daripada TikTok Rajian 0810. Dia dan juga beberapa kawannya telah pun menjalankan misi bantuan pembersihan
kebersihan masjid di Klang. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tim ini. Kadang-kadang kita tak boleh nak katakan pelbagai bangsa dan sebagainya, tak kira apa keadaan sekarang ni kan. Kita ketepikan isu-isu lain, kita fokuskan kepada objektif utama iaitu menyelamatkan keadaan dan juga membersihkan kawasan-kawasan yang terjejas. Saya kira kita Terima kasih. tak perlu tekankan sangatlah sebab inilah keindahan negara kita Malaysia kan, terutama apabila dilanda bencana sebegini. Dan seterusnya sekumpulan pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA juga turut bergotong royong membantu untuk membersihkan sebuah kuil Hindu di Taman Klang Utama. Ini juga turut mendapat perhatian dan nampak tak? Itu saya cakap tadi, ini memang lumrah kita lah dalam hidup kepelbagaian kaum ini. Tak kisahlah sebab kita ni atas nama rakyat Malaysia, semua orang akan turun dan juga turut sertalah dalam kerja-kerja sebegini. Ya, kerana inilah yang mungkin katanya hikmah di sebalik kejadian yang berlaku kan. Bagaimana kita berganding bahu mengenipkan segala permasalahan lain, hanyalah fokus utama membantu mereka yang memerlukan. Baik, kita nak tinjau juga kawasan Terengganu di mana sukarelawan dari Terengganu ini katanya ada misi yang tertentu iaitu misi balas budi kepada kawasan-kawasan yang terjejas iaitu Selangor lah. Kalau kita tahu sebelum ni banjir seringkali berlaku di Pantai Timur, mungkin ada tim Selangor yang bantu. Jadi ini misi membalas budi sukarelawan Terengganu membantu di kawasan Selangor yang terkesan. Jom sama-sama kita bawakan anda perkongsiannya. Kita jaga kita. Berbekalkan kata-kata semangat itu, rakyat Malaysia terus bersatu padu bagi menghulurkan bantuan kepada mangsa yang terlibat dalam bencana banjir 18 Disember lalu. Kemarin, sekumpulan 50 sukarelawan dari Besut Terengganu turun ke Lembah Klang bagi membantu mangsa banjir di Selangor. Untuk misi bantuan ini, mereka bekerjasama dengan beberapa anak Terengganu yang menetap di sini. Pelbagai barangan dibawa seperti makanan kering, barangan keperluan diri, ubat-ubatan, pakaian, selimut tebal dan bantal. Kesemua barangan ini kemudiannya dibungkus menjadi pek individu bagi memudahkan pengagihan. So masa mula-mula banjir start, saya try bantu yang berdekatan dululah, Kelang, Meru, Shah Alam. So sekarang saya ada tim daripada family daripada Terengganu yang join sekali hari ini untuk kita ke Hulu Langat. So daripada Bahulu Klasik tu kita akan pecahkan tim kita sebanyak 13 pick-up truck ke kampung-kampung untuk bagi bantuan terus kepada mangsa. Selepas semua kerja-kerja pembungkusan siap, mereka berkonvoi terus ke Hulu Langat, antara kawasan yang paling teruk terjejas dilanda banjir. Bagi setiap sukarelawan yang menyertainya, apa yang dilakukan adalah bagi membalas budi penduduk Selangor yang sebelum ini banyak menghulurkan bantuan kepada mereka dalam menghadapi musibah yang sama. Kita memang dekat Terengganu sedia maklum bahawa memang kita dekat Pantai Timur ni memang setiap tahun memang dah biasa dengan situasi banjir. Jadi bila impacted dekat especially dekat Selangor tahun ni, kita orang kata dekat di hati lah, kita dapat feel apa yang mereka rasakan. Kita sedia maklum ada ramai lagi yang terkesan dengan banjir ni. Kami fokuskan lebih kepada barang-barangan selepas banjir. Kita sama-sama bantu daripada segi apa yang kita termampu untuk meringankan beban-beban masa banjir Belah-Belah Selangor. Sebab sebelum ni dia orang dah bantu rakyat Kelantan, rakyat Pantai Timur, 2014 banjir besar di Kelantan. So inilah masanya kita balas budi mereka balik. So mana dalam satu kita panggil keluarga Malaysia. Antara kawasan yang menjadi tumpuan mereka di Hulu Langat adalah di Batu 18, terutamanya di Kampung Jawa dan Sungai Lui. Kehadiran sukarelawan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung masa banjir sejak 10 hari lalu. Kegembiraan jelas terpancar di wajah apabila menerima setiap sumbangan. Selain peralatan membersihkan rumah, bantal dan cadar tebal yang diberi turut dapat menghangatkan malam mereka selepas kesejukan selama beberapa hari. Manakala anak-anak kecil turut dibekalkan lampin pakai buang dan susu formula.
Saya rasa betul-betul syukur lah, sangka luar daripada kawasan Selangor ni datang bantu kan, terlebih orang Terengganu pula tu. Alhamdulillah sangatlah syukur pada Tuhan lah. Terima kasih banyak-banyak orang Terengganu, orang mana-mana yang bantu kami lah, terutama orang Terengganu lah. Saya syukur pada Allah Ta'ala tuan, dapat bantu kawan mak adik-adik mak semua yang rosak teruk tuan. Alhamdulillah lah. Semua desain Allah, terima kasih lah semua. Sifat saling bantu-membantu, terutama ketika bencana melanda, membuktikan semangat keluarga Malaysia yang amat tebal dalam kalangan rakyat negara ini tanpa mengira bangsa dan agama. Itu yang boleh kita katakan, bukan saja dari Terengganu. Saya nak berikan perhatian juga, nak raikan juga mereka dari Kelantan. Saya nampak Kedah, Perak, Penang, dari seluruh Malaysia lah untuk turun. Dan juga mungkin apa yang saya boleh katakan juga adalah kita bantulah sejauh mana yang kita boleh pun. Ada Hanif, mereka bangsa banjir tapi bantu juga mangsa banjir. Itulah keindahannya. Baik, seketika nanti kita akan bawakan di MHI sukarelawan yang turut aktif dalam menggiatkan segala aktiviti membantu golongan yang terjejas, terutama sekali mangsa-mangsa banjir, iaitu Mapim Rangers. Yang kalau di awal tadi anda dapat saksikan, tim Malaysia hari ini juga bersama-sama mereka. Seketika nanti kita bawakan hanya di Malaysia hari ini. Rehat seketika, jumpa sekejap lagi. Mapim Rangers adalah sayap utama yang dilancarkan oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia dan dianggotai oleh 200 ahli bagi menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir yang melibatkan 7 negeri sejak Sabtu lalu. Selain menghantar bantuan daripada segi barangan keperluan, persatuan ini turut melakukan kerja-kerja menyelamat mangsa banjir yang terperangkap seperti di Banting, Selangor baru-baru ini. Semalam, Mapim Rangers dengan kerjasama tim Malaysia hari ini sekali lagi telah bergerak ke Mentakak Pahang dengan kekuatan 24 buah kereta pacuan 4 roda beserta sebuah bas dan ambulan bagi memberi bantuan buat mangsa banjir di sana. Antara bantuan yang disalurkan adalah seperti barang makanan keperluan, air minuman, pelitup muka dan tilam. Inisiatif ini sedikit sebanyak dapat membantu mangsa-mangsa banjir yang terkesan sebelum mereka dapat kembali ke kehidupan asal. Ya, saya percaya bantuan itu secara menyeluruh apa yang mampu kita untuk berikan, dan itu yang kami akan bawakan rakan-rakan sukarelawan kita yang turun ke Seri Petas pada pagi ini juga untuk kita war-warkannya. Ya, kita bersama dengan tim Mapim Rangers. Di sebelah saya ini Puan Zuraini Muhammad Noor, ahli Mapim Rangers Kuala Lumpur dan juga Selangor. Apa khabar Puan? Alhamdulillah baik. Nak tanya cukup rehat ke tak? Pastinya tak cukup rehat lah kan? Okey, kita bersama juga dengan Encik Khairul Badri Abdul Basit, Timbalan Ketua Sekretariat Mapim Rangers Malaysia. Kabarnya suami isteri lah ni ya. Terima kasih banyak-banyak mengorbankan masa kalian juga. Kita nak mulakan Hanif dengan macam tadi kita dah tahu kan siapa Mapim Rangers ini, ada sedikit perkongsian intro. Mungkin Encik Khairul nak kongsikan dengan kami bagaimana perjalanan daripada awal secara ringkasnya. Mungkin kita fokuskan kepada kesukaran anda melaksanakan misi bantuan ini. Silakan. Kalau nak cerita kesukaran, masa suara pun dah tak ada kan. Ya, dari kan? hari pertama bencana tu dapat panggilan untuk berkhidmat dengan sukarelanya. Sampai hari ini pun kita tak ada lagi. Malam ni pun kita ada lagi untuk misi bencana. Tapi kira misi yang terjadi sebelum ni kami memang dengan kekuatan yang tak cukup sebab kebanyakan sahabat-sahabat saya pun mangsa banjir. Jadi dengan apa yang ada, kami pergi dengan selas pinggang, pergi redah banjir dengan peralatan yang ada. Sampai hari ini pun tak buka lagi bot. Takut tau, rasa trauma kalau kita buka tu perlu bantuan, bot tak ada. Tapi Alhamdulillah dengan nak demam lah, tak makan, bantuan banyak. Tapi kami kat dalam juga dengan mangsa banjir. Kami sendiri pun terkandas. Alhamdulillah lah boleh survive. Orang kampung pun timbuk dengan kami. Itu yang Mapim Rangers ni, kami pula ada tim lain. Mapim Rangers hantar pula bantuan untuk kami sekali. Murah rezeki kan kalau kita turut dibantu. Sebab kami pun bertugas tapi kami tak ada bawa bekalan.
Dia orang hantar bekalan. Apa keperluan kami dia sediakan. Ya. Lepas tu balik. Minta bantuan daripada tim-tim lain lah. Gabung dengan kelab banyak. Ya, Kalau okey. nak lakukan sendiri mungkin tak menang tangan kan? Okey, melihat kepada misi kali ini, sebab kali ini Lembah Kelang juga turut terkesan kan, sebab biasanya kita deploy ke kawasan yang lain. Apa perbezaannya pada kali ini terhadap kesukaran untuk membantu? Contohnya di Lembah Kelang. Bila Lembah Kelang ni, kita tak ready tau di Selangor. Kita plan sebenarnya memang ada nak standby misi bantuan di negeri lain. Kelab Pantai Timur terutamanya. Tapi tiba-tiba bangun tidur macam benda ni macam gempa bumi tau. Kita terkejut tau. Tapi kita pergi, apa yang ada, peralatan yang ada, alhamdulillah dekat gudang Mapi Rangers ni, pengurusi Mapi Ranger bagi ambil je apa nak pakai. Alhamdulillah ya. Moga dia murah rezeki. Kami ni kelab-kelab 4x4 bergabung ni ada banyak, ada tenda kelab, ada TSB, macam-macam kita orang nak sebut. Untuk kami sendiri pada K Adventure 4x4, kami ambil je barang tu. Bukan senang orang nak bagi masuk ambil. Betul. Dan 1001 macam ragam manusia, 1001 cerita yang ditempuhi ketika kita melakukan misi bantuan. Apa yang begitu memberi kesan yang mungkin nak dikongsikan bersama dengan penonton? Saya suami isteri, peminat 4x4 dan juga volunteer kan. Daripada tahun 2007 kami juga pernah tekan dah. Apa yang kami rasa itulah, kami tak nak berhenti bagi bantuan pada orang ni, sebab kami tengok dah daripada tahun 2007-2008 kita mulakan dengan anak kami cerita, kerana kita tengok kesukaran orang yang susah tu. Wak Imas sekalipun, orang asli pendalaman, orang kata boleh makan ubi kayu. Masa musim-musim banjir ni, musim-musim monsun, bencana, dia pun sama, susah nak makan. Jadi kita tak kisah apa bangsa pun, kalau kita ada peluang untuk bantu, kita nak bantu. Ya, Puan. Kan mestinya. Kita faham tu, tapi saya faham juga ini mungkin bukan sebab bukan untuk kita lah sukarelawan ini semua untuk kita bantu. Tapi sebagai sukarelawan, kita juga manusia kan Puan. Pernah terkesan dengan bantuan-bantuan yang diberikan, melihat realiti di depan mata, first hand view ni yang Puan tengok. Ada pernah terkesan tak? Betul, memang terkesan lah dekat hati tu kan. Sebab pada saya, kita dapat rumah elok, kita tak terkesan dengan banjir. Tapi bila kita pergi tolong orang, kita tengok lah kesiannya orang tu, anak dia tak makan. Kadang balik rumah peluk anak tengok. Memang terkesan lah tengok anak orang dengan pakaian tak ada, dengan rumah tak ada tempat tinggal, macam dekat Ulu Langat kan, rumah hilang. Macam mana dia orang nak duduk? Memang terkesan betul lah dekat hati tu kan. Macam Allah kesiannya dekat dia orang. Ini macam bukan ujian untuk mereka kan, ini ujian untuk kita sebenarnya. Kita kan? diduga, kita yang adakah ada. kita ni nak, kita dia bagi dulu mengharap nak dapat jadi macam bantu orang kan. Sekali Allah bagi pada satu masa, adakah kau nak abaikan tanggungjawab pada ni? Okey, baik. Macam mana nak kumpulkan sukarelawan yang ramai? Masa mula-mula tu sehelai pinggang kan masuk kan. Lepas tu makin lama makin ramai yang turut serta. Apa yang dilakukan oleh pihak kalian? Masa mula kita pergi cuma 2 biji je. 2 biji kereta je kita pergi dekat 4x4 dekat Ulu Langat. Okey. Memang tak boleh nak panggil. Masa tu semua orang pun terlibat dengan banjir, sebab dekat Lembah Kelang pun terlibat dengan banjir kan. Mana yang ada tu turun. Tapi dia bertugas, walaupun dia isteri saya, tapi dia pun ada kontak dalam tim 4x4 saya. Dia tolong kontak, war-warkan. Saya pun war-warkan ada lain sikit kan. Itu daripada dah lama kan. Kita dah memang, saya, kawan-kawan saya kenal saya dalam bidang ni. Alhamdulillah, bantuan tu on the spot datang. Alhamdulillah kan. Okey, Encik Khairul dan juga Puan Zuraini, kita nak tinjau juga kawan-kawan di belakang tu. Ini Jom orang kuat saya sama-sama ni, dia kita. orang tak tidur malam ni. Okey, kalau nak ikut pun boleh. Saya nak minta mic juga, nak tanyalah mereka yang juga turut serta bersama dengan kami. Tuan, namanya siapa? Azman. Sekejap ya, kita kalau boleh ni, dari mana Tuan? Azman daripada Ampang. Ampang. Jadi dah bersama-sama dengan K Adventure dan Mapim. Misi yang mana turut serta? Adakah pada awal? Daripada awal sampai ke semalam. Bagaimana nak katakan dengan keadaan sekarang ni yang mungkin kesukaran yang masih lagi kuat untuk ditempuh insya-Allah? Bagi saya masih memerlukan lagi bantuan-bantuan daripada kita. Pihak 4x4 ni. Supaya kita akan bagi perkembangan yang lebih baik. Yalah, yang terbaik. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jom kita tinjau lagi di kawasan belakang. Assalamualaikum. Ya, namanya Tuan? Saya Hasdi. Dari Pok Kelang. Pok Kelang? Okey. Maksudnya menyertai ini juga turut bersama-sama lah. Selepas ni akan ke mana Tuan? Saya belum ketahui, kena tengok atas jadual K buatlah. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Semoga dipermudahkan urusannya atas bantuan ni. Steady kita harapkan semua masih kekal cergas dan mempunyai tenaga untuk diteruskan bantuan. Ramai juga kita ada. Assalamualaikum Tuan. Okey, kita hanya boleh cakap hai saja. Terima kasih kerana terus memberikan bantuan. Alhamdulillah. Ya, dan juga rakan seorang lagi di belakang.
yang akan turut bersama-sama selepas ini untuk terus memberikan bantuan. Ini saya kira satu kerja murni yang perlu diteruskan. Tak kira siapa kita pun, kita pergi sajalah untuk memberikan bantuan. Ya, doakan mereka diberi kudrat kesihatan untuk membantu golongan yang terjejas. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini banyak lagi perkongsian bersama dengan kita hanya di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak teruskan banyak lagi perkongsian bersama dengan anda untuk pagi ini, Anim. Ya, kali ini kita nak kongsikan wartawan kami, wartawan pula ya. Dia dah tukar wartawan ke belum? Dia masih lagi pengacara kami. Pengacara kami Petri Yahya sempat ke pusat perlindungan HIV Muslim ketika banjir yang mana dikabarkan air naik pada paras pinggang dan menenggelamkan hampir separuh bangunan. Antara barang-barangan yang hilang, pakaian yang memang segala keperluan yang diperlukan itu, ubat-ubatan terutama sekali, semuanya hanyut di bawah banjir. Ya, jadi Petri Yahya ada di sana untuk memberikan laporan semasa dan juga perkongsiannya. Jom kita saksikan. Ini masuk hari ke-5 proses untuk pembersihan kawasan di Rumah Perlindungan HIV Muslim ini dilakukan. Kita perhatikan banyak yang rosak di sini disebabkan banjir kerana kedapatan bangunan ini sebenarnya memang melepasi hampir ke tingkat 2 bangunan. Air naik terlalu tinggi sampai ke situ. Jadi semua yang terlantar, semua yang sakit telah pun dipindahkan ke atas ketika itu dalam keadaan yang cemas dan bimbang. Ini saja yang tinggal yang mungkin ada sisa harapan untuk dibersihkan. Selainnya memang musnah di telan banjir. Akibat banjir semuanya musnah, tiada apa yang tinggal dan salah seorang penyelia di sini, Puan Raya, macam mana ketika hari kejadian dapat diceritakan kembali? Air naik cepat. Air naik cepat. Air naik dengan cepat. Kita dengan cepat selamatkan dan dia naik ke atas tanpa dapat ambil pakaian-pakaiannya. Ubat pun sebahagian dah sempat tenggelam, kita dapat ambil separuh. Rekod-rekod pesakit pun semua dapat sikit saja. Oh, ubat-ubat semua? Ubat-ubat sebahagian saja. Sebahagian saja? Ya. Jadi macam mana sebab dalam tempoh yang mencabar tu dengan nak pindahkan ya, ada yang tak boleh bergerak semua, macam mana? Siapa yang membantu? Sebab tugas pun tak ramai kan masa tu? Kalangan semua yang penghuni yang mana sihat-sihat semua membantulah. Semua tolong angkat, tolong semua. Dan penghuni terakhir last apa yang kita angkat naik ke atas, air dah naik separuh dada. Ini bahagian bawah di Rumah Perlindungan HIV Muslim yang mana tempat ini amat penting. Di situ ditempatkan tempat mereka yang tak dapat bergerak ya, bedridden. Kemudian tempat untuk solat Jumaat semua. Tapi hari itu memang tenggelam habis. Dan saudara petugas Syairul, jadi macam mana kekalutan ketika banjir melanda? Nak uruskan pesakit daripada bawah, nak bawa ni ke atas tu. Memang sangat kelang kabut waktu tu. Ada tak yang sakit pada waktu itu? Sakit biasa-biasa saja. Ada kebetulan baru ni ada tiba-tiba sawan water ke atas. Kita dalam keadaan tu kita terpaksa jugalah uruskan dia untuk hantar ke hospital sedang. Okey, jadi berapa lama ambil masa untuk cuci semua ni ya? Sebab ada katil, ada banyak barang semua. Ya, setakat hari ni baru 2-3 hari dah untuk uruskan. Mungkin ambil masa seminggu ke 2 minggu ni. Ya, jadi apa lagi keperluan ni yang sangat kritikal ketika ini untuk menguruskan kembali rumah perlindungan? Untuk barang peribadi diorang, pakaian lah. Sebab diorang tak ada apa-apa dah, tinggal sekelas pinggang, pampers, lepas tu ubat-ubatan, minyak panas apa semua, Benadryl. Ya, baik, kalau dapat pergi ke sana terlihat rumah ni, kawasan ni dah dibersihkan. Sebab inilah antara tempat utama nadinya. Dan sini biasanya ditempatkan semua yang terjejas.
kembali dibersihkan sebab bila mana mereka ni ada yang agak kritikal, jadi amat perlu kepada kesihatan dan kebersihan demi menjamin kesihatan mereka. Dan ini tempat yang begitu bermakna untuk melindungi mereka yang terjejas ya PLHIV, dan tetapi Allah menguji mereka dan terpaksa berjuang kembali membina sebuah tempat berlindung yang terbaik untuk umat. Kalau kita dah berat melihat kepada keadaan itu, apatah lagi mereka yang melalui fasa untuk menyelamatkan dan pastikan diri mereka sendiri itu berada dalam keadaan yang mungkin selamatkan. Di mana lagi tempat mereka berlindung sebab rumah perlindungan pun habis ditelan banjir. Kita harapkan yang terbaik, perancangan perlulah dilakukan untuk membantu mereka pada fasa yang seterusnya insya-Allah. Dan kita nak kongsikan bersama dengan anda semua yang ingin salurkan bantuan, kerana kita difahamkan masih banyak lagi kawasan yang memerlukan bantuan-bantuan dan juga wang anda kalau rasa anda sedikit saja dikongsikan, tapi sebenarnya kalau kita kumpulkan banyak dan cukup bermakna buat mereka. Boleh kongsikan bersama dengan kami di tabung bencana NSTP Media Prima yang telah pun diaktifkan bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu masa-masa yang terkesan akibat bencana ini. Boleh hulurkan bantuan ada dua cara. Yang pertama, kalaulah anda ingin menghantarkan ceknya, boleh dilampirkan ke alamat kami di sini. Anda boleh lihat di alamat yang diberikan, ataupun boleh transfer terus ke akaun Maybank atas nama tabung bencana NSTP Media Prima. Ini nombor akaunnya 5141 0532 0757. Ya, dan kalau anda nak melihat ke manakah duit ini pergi, boleh saksikan setiap media sosial yang kami pamerkan, bantuan-bantuan yang digerakkan di bawah Media Prima, insya-Allah. Kita harapkan yang terbaik dan seketika nanti kita akan kongsi dengan anda semua dari meja medsos hanya perkongsian di Malaysia hari ini. Baiklah, sekarang kita nak kongsikan. Yang pertama, ini berkaitan dengan kenapa kita jangan bakar sampah ataupun lebih-lebihan barangan yang akibat banjir itu di depan rumah ni. Kita faham mungkin longgokan itu, tapi ini satu perkongsiannya lebih sejam padam kebakaran sampah. Ini yang berlaku di negara kita, di Kelang, berkenaan dengan situasi ini apabila mungkin kita dah tak tahan lah, kita tengok banyak sekali longgokan, ada yang bertindak untuk membakar, tapi ini yang berlaku apabila ianya menjadi semakin besar dan mengambil masa lebih sejam untuk memadam kembali kebakaran sampah akibat daripada banjir ini. Dan ini berlaku di Kapar. Jadi peringatan juga kepada diri kita semua supaya jangan kita bakar, kita tunggu sehinggalah ianya boleh dilupuskan. Ya, lupuskan dengan cara ataupun proses yang betul. Sebab apa, kalau anda lihat kepada kritikalnya kebakaran itu, sebenarnya 10 minit sahaja diambil masa untuk memadam kebakaran. Itu pun dah consider kritikal. Tapi kalau melihat boleh lebih sejam, anda bayangkan apa yang boleh berlaku. Seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini kisah di Gombak. Seramai 128 penuntut lelaki di Mahala, Kolej Kediaman Universiti Islam Antarabangsa di Jalan Gombak dipindahkan susulan tanah runtuh berhampiran bangunan berkenaan malam tadi. Dan Ketua Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JB PM Selangor Zulfikar Jaafar berkata pihaknya melakukan pemantauan di lokasi berkenaan kira-kira jam 9 malam. Okey, dan mengikut keterangan katanya tanah runtuh itu berlaku pada 6.45 petang ketika hujan lebat. Jadi ambil tahu keadaan semasa, keadaan geografi supaya kita boleh waspada dengan apa sahaja kemungkinan yang boleh berlaku, terutama sekali kawasan-kawasan yang berisiko boleh berlakunya kejadian tanah runtuh. Bercerita mengenai risiko, ada 46 lagi lokasi tanah runtuh di Selangor dan Kuala Lumpur yang telah pun dikenal pasti oleh pihak Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, dan ini laporan yang dimaklumkan 9 lokasi tanah runtuh itu membabitkan 2 lokasi di Kampung Palimbayan di Sungai Penchala dan Taman Duta di Seri Duta, dan selebihnya di Selangor ada di Subang, Apartmen Teratai, Selayang, Jalan Bunga Anggerik, Taman Melawati, Jalan Melati 7, Taman Seri Melati dan juga banyak lagi. Anda boleh bacakan dan ambil info yang diberikan oleh Jabatan Mineral dan juga Geosains ini untuk pemahaman dan juga untuk kita bersedia. Itu yang paling penting. Ya, betul. Persediaan itu sekarang. Sekarang ni kalau kita nak mulakan perjalanan sahaja, perkara yang pertama kita haruslah cek, semak dahulu laluan yang kita nak lalu sama ada ianya selamat ataupun tidak untuk digunakan. Baiklah, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hanya di Malaysia hari ini.
Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak teruskan perbincangan. Tapi sebelum itu ialah sekarang ni musim pandemik COVID-19 masih lagi ada dan sebelum kita tahu PKP kan. Kalau macam saya PKP tu memang sangat mencabar. Kalau macam ni macam mana dari sudut pemakanan? Suka buat penghantaran makanan ke menempah ke atau masak sendirian ni? Mula-mula memang masak sendiri kan sebab ramai yang kongsikan resepi dan sebagainya. Tapi Hanif, bila kita PKP ni lama sangat, jadi kita terpaksa lah kadang-kadang pilih juga untuk saya sendirilah pilih jugalah untuk menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan. Kadang-kadang tu ambil lah juga order kan macam best je klik tahu-tahu sampai. Saya pun sama juga macam tu kan. Tapi bila kita melakukan pesanan sebegitu, saya punya paling yang keutamaan adalah masa tu Anim. Betul. Kadang-kadang kan kita terlalu lama. Charge penghantaran tu pun kadang-kadang agak tinggi sedikit lah. Kan kita nak charge murah, lepas tu nak cepat sikit sampai lah. Itu yang paling penting. Betul. Dan ada juga Hanif yang mereka buat survey, mereka nak katakan dalam penduduk Malaysia ni 86% katanya memang mahukan penghantaran makanan tu kenalah sampai bawah daripada 30 minit. Lebih daripada 30 minit itu yang meralatkan mereka. Kadang-kadang sampai tu makanan dah sejuk. Itu yang juga menjadi satu yang mereka selalu utarakan lah kan. Apa yang menjadi permasalahan kalau kita ni menggunakan perkhidmatan penghantaran. Dan bukan itu sahaja Hanif, sebenarnya banyak lagi bancian-bancian soalan lain yang diajukan kepada orang awam. Jadi jom sama-sama kita dengarkan apa kata mereka. Hai, saya Razif dan hari ini saya akan turun padang untuk mengetahui apa pendapat anda tentang penghantaran makanan. Pernahkah anda memesan servis penghantaran makanan? Yes, definitely. Pernah? Yo, who wouldn't? Apakah masalah yang anda hadapi semasa menggunakan servis tersebut? The food can get cold, probably because the poor guy has to drop off a few places before reaching our area. Yang kita order lain, yang dapat tu lain. The water spills and all those. The temperature when you arrive. And you want sauce. Just give you 2 packets, 1 packet, usually not enough. Not hot enough, yeah. It's gotten cold. Waiting time sometimes can be very long. Lack of riders. Things getting delayed, cancelled. Order are not available. Usually you get all the accidents or spillage. Berapa lamakah anda biasa menunggu sebelum makanan anda tiba? 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes? I think up to an hour max. Half an hour to 40 minutes. Berapa lamakah tempoh masa menunggu yang paling ideal? 30 minutes. Less than 30 minutes. Nothing more than half an hour. Berapakah kos penghantaran yang anda sanggup bayar? 4块钱5块钱 OK 的。 2 hingga 5 ringgit is okay lah. If free, it'd be better. 如果有免费的 delivery, 我会用免费的 delivery. Jika anda menjemput tetamu ke rumah, servis penghantaran makanan yang manakah anda biasanya pesan? Kalau untuk anak-anak, pizza lah biasa. Pizza okay lah. Kalau saya pizza lah. Pada pendapat anda, jenama F&B yang manakah memberi diskaun dan tawaran pakej terbaik? It's always Domino's, you know. Wholesome, simple pizza. Domino's? Domino's. I would go for Domino's. Domino's? Blue and the red. Domino's. 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 Biasa ambil Domino's lah. Domino's pizza. Domino's. Domino's sebab baru lepas makan Domino's tadi. Yap, bawah 30 minit dan juga servis penghantaran percuma itu survei yang diberikan. Untuk itu, Domino's Pizza telah membuat penghantaran pizza menyelerakan yang dibakar dengan sempurna selama lebih 2 dekad dengan jaminan penghantaran kurang daripada 30 minit ke pintu rumah anda. Domino's merupakan pilihan ketara dalam kalangan penggemar pizza disebabkan kepakaran penghantaran percuma seluruh Malaysia yang cepat, selamat dan sememangnya percuma dan juga hebatlah. Dan ini adalah Domino's, pakar penghantaran pizza anda. Ya, kan kalau lebih 30 minit dia akan bagi kupon free. Itu yang kita mahukan. Okey, seterusnya kita nak kongsikan kepada anda. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, negara kita digemparkan dengan keadaan banjir dan antara kawasan yang paling awal terjejas merupakan kawasan Lembah Kelang yang jarang sekali dilanda bah besar ini ya. Jadi kru Majalah 3 juga sempat turun padang untuk menyaksikan 1001 kisah yang berlakunya bencana ini, terutama sekali di kawasan Lembah Kelang. Ya, dan ini wartawan kami turun untuk menyaksikan dan juga memberikan laporan tentang realiti yang berlaku. Betul, ianya pada ketika ini sudah bertambah semakin baik, tapi mungkin ada cerita-cerita di belakang yang kita tak nampak. Dan kalau kita tak
menyelusuri bersama dengan mereka, kita nak lihat sendiri situasi-situasi ini, mungkin kita tak tahu sebenarnya betapa besarnya kesan dan akibat kepada mereka yang terkesan. Jadi malam ini Majalah 3 pada jam 9 malam. Jangan lupa untuk saksikan, okey? Ya, eksklusif kita bawakan kepada anda semua penonton TV3 pada jam 9 malam Majalah 3. Baik, seterusnya kita nak kongsikan yang ini masak apa tu bagi mereka yang suka masak, menantikan resepi-resepi baru. Kita nak kongsikan masak apa tu minggu ini membawakan pasangan Isahan dan juga Ristina untuk menguji kehebatan mereka beraksi di dapur katanya. 3 cabaran yang diberikan untuk melihat kemampuan pasangan ini mempamerkan bakat memasak masing-masing. Jadi jangan lupa saksikan masak apa tu jam 11.30 pagi pada hari Isnin di TV3. Dia kena macam ni, dia masak apa tu? Oh, dia macam tu dia masak macam apa baru tu? kita rasa macam nak tahu sangat dia masak apa. Okey, baik. Hanif dia ni talent voice over. Seterusnya Hanif. Ini berkenaan dengan slot Samarinda Saat Kau Takluk Cinta Ini. Kepulangan Rahal demi menjaga ibunya kini dikejutkan dengan kehadiran Haira. Meskipun begitu, cinta mulai wujud di antara mereka. Namun angkara sangsi bahagia bagaikan ternoktah. Saksikan Saat Kau Takluk Cinta Ini Isnin hingga Khamis 10 malam terbaru di Samarinda TV3. Nampak tak dia? Power. Okey, itu dia ada drama sangat yang kita bawakan kepada anda di slot Samarinda. Dan juga pastinya keadaan ini seringkali kita kongsikan setiap daripada kita intipati perbualannya pastinya berkaitan dengan banjir. Tapi tidak boleh dilupakan juga varian Omicron yang telah pun berada di Malaysia. Kes pertama yang dibawa pulang iaitu daripada jemaah yang telah pun mengerjakan umrah. Jadi kita harap kita masih lagi berwaspada. Peningkatan dari segi kes positif dalam kalangan mangsa banjir juga meningkat. Jadi apapun kita harapkan dalam usaha murni kita, keselamatan kita perlulah diutamakan. Dan lebih penting bagi saya jugalah ramai nak turun, semua nak turun kan. Termasuk kita semua pun nak turun, tak sabar bila ada bantuan saja nak turun. Tapi yang penting adalah koordinasi untuk kita membantu, itu juga sangat penting. Kita tak nak terlalu ramai pergi ke satu tempat, tak tahu nak mula macam mana tahu. Sebab ini pun perkara yang saya jumpa juga, saya tengok memang semangat nak turun tu bagus, tapi kalau tak tahu nak buat apa pun, itu hanya akan melambatkan orang sahaja. Jadi perlu ada koordinasi yang sangat baik. Dan ingat, ini semua bukan berkenaan dengan kita. Tak kisahlah anda nak post di mana sekalipun, tapi ianya bukan berkenaan dengan kita. Ini berkenaan untuk kita membantu mereka yang sangat memerlukan. Ya, kalau tadi di awal kita ada kongsikan dan kita juga ada war-warkan tim Malaysia hari ini juga sempat ke kawasan Bentong dan Mentakap pada hari semalam iaitu hari Ahad. Jadi kita akan bawakan secara eksklusif rangkuman bagaimana dan apakah yang dilalui oleh mereka pada esok hari. Jangan ketinggalan untuk saksikan kami di Malaysia hari ini. Selain daripada topik utama, kita nak bawakan juga tentang selebriti yang turut sama-sama turun padang bagi membantu mangsa banjir yang memerlukan. Kita semua rakyat Malaysia, kita semua terkesan dengan bencana ini, kita semua akan bersama-sama untuk mengharungi perkara ini. Ini janji semua rakyat Malaysia lah untuk kita terus bantu di antara satu sama lain. Ya, semoga semuanya dipermudahkan, berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Saya percaya perkara itu. Ya, waspada dengan amaran cuaca yang akan datang iaitu sehinggalah 29 Disember. Kabarnya kita perlu berhati-hati dalam segala apa keadaan yang bakal berlaku. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Teruskan bersama dengan kami dan teruskan mengikuti kami di Facebook MHI TV3 dan juga Instagram kami MHI TV3. Assalamualaikum. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Are you all my personal dreams?